Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa kita di Buletin MFL pada minggu ini. Kalau anda tengok di belakang saya ini, ya, saya pun nak work from home seperti kebanyakan anda semua. Sudah semestinya kita perlu mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ekoran. Total lockdown 3.0 fasa pertama yang bermula 1 hingga 14 Jun ini. Seperti mana anda semua sudah maklum, pintu perpindahan kedua pemain yang bermula 3 Mei telah pun berakhir 30 Mei lalu yang menyaksikan begitu banyak perombakan pemain dilakukan kebanyakan pasukan, terutama membabitkan pemain import selain pemain tempatan. Antara pasukan yang buat pertukaran ini adalah Melaka United yang memasuk 2 pemain import di jentera serangan iaitu Giovanni Gomes da Silva dan Adriano Apreciado. Kedua-duanya dari Brazil menggantikan Stefan Nikolic dan juga Alex Gonzalez selain mendapatkan Gary Steven Robert dari Johor Darul Takzim secara pinjaman. Pihak Buletin MFL telah menembual penjaga gol berpengalaman Melaka United, Khairul Fahmi Cik Mat, mengenai peluang skuad Hang Tuah untuk bangkit pada 9 aksi terakhir Liga Super dengan kemasukan muka baru ini. Okay, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, baik. Tanya sikitlah mengenai Melaka selepas 13 perlawanan ni lah. Bukan orang kata dalam situasi yang boleh agak positif lah. Kita dapat lihat persaingan dekat bottom tu boleh tahan sengit. Pahang pun dah dapat prestasi dia. Lepas tu tak lupakan lah macam Sabah pun dah pamer peningkatan. Jadi mungkin untuk Melaka sini apa rasa macam mana? Mungkin dalam baki 9 game rehat selama 2 bulan ni mungkin satu kesempatan terbaik untuk Melaka cuba balik nak atur orang kata perbaiki kelemahan yang ada ni dengan kemasukan lagi pemain baru ni. Okey, bagi saya sendiri memang keputusan yang tidak merasakan Liga untuk peringkat pertama ni. Kita berada di bawah dengan pemotongan mata lagi yang dikenakan. Jadi salah satu kerugian juga. Dan juga saya untuk musim kedua ni saya berharaplah dengan kemasukan pemain baru. Kita tahu Gary pun dah diumumkan dalam Melaka. Saya harap musim kedua ni Melaka akan buat yang lebih baik lah untuk perbaiki kedudukan di dalam Liga. Ada game lagi kita tak boleh miss point lah sebab kedudukan antara bawah dan juga pertengahan dan Liga tu agak sengit, poin dekat-dekat. So apa yang akan ketinggalan lah. Habis satu game perasan Melaka punya home record macam tak berapa cun sikit musim ni. Kalau tak salah menang sekali dengan KL. Yang selebihnya kata banyak kalah tipis lah. Kalau perasan kalah dengan Selangor, kemudian kalah dengan Penang, kemudian draw 0-0 last game dengan PJ City. Jadi aku rasa mungkin ini juga sumbang kenapa Melaka gagal at least untuk skor poin berada dalam tengah liga. Okey, bagi saya salah satu faktor dengan kemasukan penyokong ke stadium lah. Kita tahu masalah COVID-19 kan. Kalau sebelum ni kita tahu penyokong dapat masuk ke stadium, itu salah satu dapat menaikkan semangat kami semualah. Tapi dalam sebelum ni ada juga penyokong dah dibenarkan masuk dengan SOP ketat, tapi tak banyak lah. So mungkin salah satu faktor situ, dan juga faktor lain adalah performance pasukan kami sendirilah. Maknanya kami banyak poin dekat game-game yang sepatutnya kami menang tapi kami draw ataupun kami kalah last minute. Jadi saya kat situlah faktor utama kami, fokus lah, lack fokus daripada segi permainan tu lah. Okay, Gary Steven Robert rasanya Apek mungkin mengenali pemain ni kan. Tak salah daripada Harimau Muda dia kenal kan Gary. Jadi mungkin boleh describe lah mungkin dengan kemasukan Gary ni boleh memantapkan barisan tengah. Okey, saya harap dengan kemasukan Gary ni dapat bantu pasukan Melaka lah. Saya pun dah agak lama juga kenal dia daripada Harimau Muda dulu.
So Gary seorang pemain yang agak bagus lah, versatile punya player. Saya harap pengalaman Gary yang dia dapat sama Arema Muda di Dortmund dengan pasukan JDT 2 dapat membantu pasukan Melaka United lah untuk memperbaiki kedudukan dalam Liga. Mengenai dua penyerang import baru, tak salah nama Adriano dengan Giovanni Gomez, menggantikan Nikolic dengan Alex Gonzalez. Yelah, walaupun Apek biasa punya gol kan, tapi mungkin Apek rasa harap pertukaran ni mungkin bawa tuah sikit. Yelah, kita sebelum ni Stephen Nikolic mula agak lambat sebab injured kan. Kemudian Alex pun sama, tengahan Liga tu pun dia baru kan. Jadi mungkin dengan harapan dua striker Brazil ni, orang kata boleh lah, orang kata kita harap Melaka mungkin boleh, orang kata perbaiki lagi dah punya interest serangan. Okay, bagi saya harap lah dengan kemasukan pemain import baru ni di bahagian serangan dapat membantu pasukan Melaka United lah. Jadi saya berharapkan dua player ini dapat menyesuaikan diri dengan secepat mungkin lah dengan pemain yang sedia ada. Kami juga akan cuba untuk membantu pemain baru untuk menyesuaikan diri dengan pasukan kami secepat mungkin. Kita tahu sekarang masalah COVID semakin tinggi, so pihak manajemen tengah berusaha dengan baiklah untuk membuat persiapan pasukan untuk latihan seperti yang disarankan oleh kerajaan lah. Jangka minggu ni lah atau minggu depan? Saya tak pasti lagi, belum dimaklumkan lah. So kami sebagai player semua bersedia, juga ada diberi task lah, training individu dekat rumah masing-masing. Pakai visual training lah. Tak juga pakai diberikan jadual lah untuk apa yang patut kami buat, apa dual training yang kami sendiri dah tahulah apa yang patut buat kan. Kita juga tidak melupakan saingan Liga Premier yang dilihat juga rancak persaingannya membabitkan Sarawak United serta Negeri Sembilan FC yang kini di dua tangga teratas. Namun jangan dilupakan kebangkitan yang sedang dilakar PDRM FC selepas mendapat sentuhan pengendali muda Wan Rohaimi Wan Ismail. Apa kata kita bersama Wan Rohaimi yang sebelum ini merupakan bekas pemain kebangsaan pada awal tahun 2000, selain pernah beraksi dengan beberapa pasukan negeri terkemuka seperti Pahang, Terengganu, Selangor, Kelantan dan Pulau Pinang. Aku rasa untuk macam coach ni lah, bekas player dan orang kata masih orang kata pengalaman untuk mengendalikan peringkat tinggi ni, orang kata masih tak ada. Aku rasa ini satu kata peluang yang sebenarnya memang agak sukar untuk diperoleh oleh mana-mana jurulatih ke coach, terutama jurulatih tempatan yang baru nak naik ni. Betul, peluang yang memang agak sukar kerana ialah bola sepak Malaysia berkaitan dengan pengalaman. So mana-mana persatuan pun akan pilih yang pengalaman dulu. Okey, sebagai pendatang baru ni, bila diberi peluang macam ni, so saya memang akan grab betul-betul lah peluang ni. Okay coach, berbicara sikit lah mengenai tim so far. Boleh saya katakan ada banyak peningkatan lah coach. Sekarang ni dah orang kata daripada tangga kedua terakhir dah mampu naik ke tangga ke-8. Dan coach rasa macam mana so far? Aku perhatikan dengan 2 kemenangan, 2 sesi dan 2 kekalahan. Tapi kalah pun just kalah tipis ya. Okay, aku rasa banyak ke perubahan dan juga player-player dapat berikan apa yang coach mahukan ke Padang? Alhamdulillah, daripada first day saya join team, so progression dia sangat baik. Selepas 6 game, so menang 2, seri 2, kalah 2. Tapi performance pasukan adalah penting. Maknanya daripada first day saya masuk, kita start dengan zero. Saya start dengan zero dulu. Saya back to the basics, apa yang mengikut cara saya. Saya start dengan ikut cara saya. Alhamdulillah, Tuhan permudahkan, so player dapat adapt dengan cepat. Kerana di period itu, ada di masa tu game 3 hari sekali, 4 hari sekali. So peluang saya untuk buat session training adalah terhad.
So alhamdulillah player-player dapat adapt dengan cepat dan kita nampak hasil dalam masa yang singkat. Tapi kena ingat itu baru permulaan. Kita masih ada baki 9 game dan saya peluang untuk semasa cuti rehat liga ni saya akan gunakan sebaik-baik mungkin untuk tambah baik pasukan daripada prestasi sekarang ke prestasi yang lebih baik daripada sekarang. Coach ada sebut perubahan tadi. Apa perubahan? Perubahan masa latihan ke? Perubahan taktikal ke daripada sebelum ni, ataupun coach ada juga buat perubahan mentaliti dalam kalangan main ke apa coach yang bawa dalam tim? Okey, secara jujurnya bila saya masuk, saya tengok, saya tak condemn coach yang lepas. So saya dengan cara saya terpaksa start daripada zero. Okey, dengan cara saya tak condemn coach lepas. Tapi first saya pergi kepada mentality, pada sikap. So bila saya masuk, saya tengok mentality tak sampai, sedangkan kita bermain di liga profesional tapi kualiti mentality tak sampai kat situ. So saya terpaksa betulkan dari side mentality dahulu. So kepada tu barulah bergerak kepada cara operasi, training, formation apa semua, tactical apa semua kan. So alhamdulillah saya dipermudahkan dalam masa yang singkat. Saya dah berjaya, pada saya dah berjaya untuk terapkan cara saya. So dengan bantuan assistant coach kat sini, saya sangat-sangat berpuas hati lah. Okay. Coach, kita dapat lihat ada kehadiran beberapa pemain baru dah dalam PDRM FC untuk hadapi 9 baki game, mana salah seorang Depasan Nur Faiz Johari dari Penang kan, dan ada few player lagi lah. Untuk import macam mana, ada perubahan ataupun maintain dengan apa yang ada? Mungkin coach boleh share sikit apa rombakan yang telah berlaku dalam tim PDRM. So setelah habis 6 game, kita sit down and buat satu evaluation untuk penambahbaikan kepada pasukan. So kita kena pasti ada 4 local player yang baru masuk dan 1 import yang akan diperkenalkan nantilah. Untuk local siapa coach? Mungkin coach dah boleh share sebab page rasmi pun diorang dah beritahu. Ya. Untuk lokal 2 daripada Penang, Nur Faiz dan Azri Reza. Okey. 1 daripada tim tahun lepas UKM, Hasnol. 1 daripada Hasnol, ya. 1 daripada pemain muda daripada Presiden Cup Penang. Okey. Okay. So import kita tukar kita punya defend Victor, kita tukar kita ambil untuk variasikan di barisan hadapan. So kita ambil forward line lah. Okay. Maksudnya import yang baru ni akan berhasil di bahagian serangan jugalah. Akan bermain di bahagian hadapan. Maksudnya coach mementaruhkan 100% lokal lah untuk bahagian pertahanan ni. Di barisan belakang, yes, 100% lokal. Kerana setelah 6 game kita main, so secara keseluruhan 6 game tu kita manage to create chances, manage to conquer the game. Tapi chances yang kita dapat, kita gagal untuk disempurnakan. So saya perlu buat satu perubahan yang mana saya perlukan satu senjata baru untuk lebih tajam di depan. Jadi coach, dengan baki yang ada ni, apa sasaran coach? Adakah mungkin untuk stay Liga Premier ataupun coach mungkin mahu at least slot Malaysia Cup tu macam mana? Mungkin coach ada sasaran sendiri? Sudah pasti saya bagi secara personal saya target Malaysia Cup. Dan kalau kita tengok jurang mata pun tak jauh, lebih kurang 2 atau 3 game saja beza dengan top 2, top 3. So saya rasa peluang untuk PDRM untuk layak ke Malaysia Cup terbuka luas lah. So terpulang kepada tim juga lah. So saya harap bila Liga bersambung nanti, perjuangan kita akan diteruskan dan akan lebih baik daripada yang 6 game lepas. Baiklah, ini kedudukan Liga Super selepas 13 perlawanan. Dan boleh dilihat di situ Johor Darul Ta'zim diasah hebat oleh Terengganu FC yang dipisahkan dari 3 mata
manakala Kedah Darul Aman memungut 26 mata. Sementara itu, Melaka United kini sudah berada dalam zon penyingkiran Liga dengan 11 mata, 1 mata di belakang Seri Pahang dan Perak. Liga Premier pula seperti dijangka, persaingan Sarawak United dan Negeri Sembilan terus rancak apabila kedua pasukan hanya dipisahkan 1 mata sahaja antara satu sama lain, manakala PDRM yang sebelum ini pernah berada di tangga ke-10 sudah boleh menarik nafas lega dengan kedudukan di tangga ke-8 menerusi pungutan 11 mata. Jadi itu sahaja pada minggu ini. Teruskan ikuti segala perkembangan Liga Malaysia di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi MFL. Ingat, sentiasa menjaga penjarakan fizikal dan sentiasa patuhi SOP kerana kita masih berjuang untuk memerangi COVID-19. Sampai kita berjumpa lagi. Bye. Download aplikasi Shoot sekarang.